أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا بفضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah pada pagi ini kita teruskan dengan pelajaran kita, di mana pada pagi ini kita akan pelajari ayat yang ke-10 surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Mereka yang kami berikan kepada mereka Alkitab, yaitu kitab Taurat dan Injil, ya'rifunahu, mereka mengetahui ataupun mengenali, iaitu sama ada Al-Quran ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun aqidah tauhid, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali ataupun mengetahui anak-anak mereka. Alladzina khasiru anfusahum, dan mereka yang rugi, iaitu mereka yang tidak beriman selepas mereka tahu, sebagaimana mereka tahu seperti anak-anak mereka. Mereka yang rugi, iaitu yang tidak beriman itu, anfusahum, diri mereka sendiri yang tidak beriman, fahum la yu'minun, dan mereka itu adalah mereka yang tidak beriman. Jadi ini adalah ayat yang masih lagi sambungan ayat 19. Jadi ayat 19 kita telah pun pelajari saksi ataupun bukti bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya yang menyaksikan kebenaran bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah rasul ialah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga telah memberi wahyu kepada Nabi Muhammad Al-Quranul Karim. Ya. Jadi sebelum ini kita telah mempelajari berkenaan dengan penyaksian ataupun saksi kebenaran Nabi Muhammad SAW. Dan bicara ataupun ayat-ayat sebelum ini ditujukan kepada kaum musyrik Mekah, di mana mereka ini Nabi diutuskan kepada mereka, Nabi membawa Al-Quran dan memberitakan ataupun memberi peringatan kepada mereka, berdakwah kepada mereka, namun mereka menolak Nabi Muhammad SAW. Jadi siapakah saksi di atas kebenaran Nabi Muhammad? Pertama Allah Subhanahu wa taala, di mana ayat sebelum ini kita telah mempelajari. Dan seandainya kaum musyrik Mekah masih lagi ragu-ragu ataupun tidak percaya, ayat yang ke-20 ini Allah Ta'ala menceritakan tentang Ahlul Kitab. Allah Ta'ala menceritakan tentang
Ahlul Kitab, iaitu Kristian dan juga Nasrani. Jadi kalaulah musyrik Mekah masih lagi ragu-ragu kebenaran Nabi Muhammad SAW, mereka boleh cuba untuk bertanya ataupun meminta pendapat ataupun meminta bukti daripada jiran mereka, iaitu puak-puak Kristian dan juga Yahudi. Yang paling dekat dengan kaum musyrikin Mekah ialah Madinah. Di mana di Madinah ini ada kaum Yahudi, ada 3 puak, Bani Qainuqa, Bani Quraizah dan Bani Nadir. Di mana mereka ini ada di dalam kitab Taurat mereka menceritakan tentang kebenaran Al-Quran, kebenaran Nabi Muhammad SAW dan juga kebenaran tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seandainya kaum musyrikin Mekah masih lagi tidak mahu menerima dakwah Nabi kerana tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW, dan begitu juga kaum musyrikin Mekah tidak percaya bahawasanya Allah itu menjadi saksi ke atas Nabi kita ataupun atas kenabian Nabi Muhammad SAW, mereka boleh tanya ahli kitab, sama ada Kristian ataupun Yahudi, tanya apa, iaitu tanya kebenaran ataupun bukti-bukti yang ada di dalam kitab mereka menceritakan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat yang ke-20 ini masih lagi tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW dan juga kebenaran Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga masih lagi menceritakan tentang tauhid ataupun keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana 3 perkara ini ada disebut di dalam kitab-kitab Taurat dan juga kitab Injil, dan ahli kitab dia tahu. Bahkan kalau kita baca sejarah sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW, kaum Yahudi dia pergi ke Yasrib, iaitu Madinah, kerana menunggu ketibaan Nabi. Di mana kalau kita lihat sejarah di Madinah itu ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Quraizah. Mereka ini adalah peniaga-peniaga dan mereka bersaing dengan orang Arab, kaum Arab di Madinah, iaitu Aus dan Khazraj. Jadi Aus dan Khazraj ini mereka berperang antara satu sama lain. Antara asasnya ialah propaganda ataupun fitnah-fitnah yang dilakukan oleh Yahudi, oleh kerana mereka ini menguasai perniagaan di Madinah, dan supaya orang Arab ini tidak bersatu, mereka telah membuat fitnah dan meniupkan dengki antara satu sama lain. Dan juga ada setiap Yahudi ini dia ada kawan dia di kalangan Arab, sama ada kaum Khazraj ataupun kaum Aus. Jadi dalam keadaan begitu, berperang dan juga bersaing, dengki membunuh, mendengki antara satu sama lain ini, maka kaum Yahudi itu mereka menunggu kedatangan Nabi. Cuma mereka berpegang bahawasanya Nabi itu hendaklah datang daripada Yahudi juga ataupun Bani Israel. Tetapi sebaliknya Nabi dibangkitkan dan dibangkitkan daripada kaum Arab. Jadi mereka tidak dapat menerima kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya kaum Yahudi dan juga Kristian mereka mengetahui ataupun mereka mengenali 3 perkara yang saya sebut tadi. Pertama iaitu Nabi Muhammad SAW, yang kedua tauhid, iaitu keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mereka mengetahui yang ketiga ialah tentang Al-Quran. Sebenarnya mereka tahu kerana disebut di dalam kitab-kitab mereka. Tetapi oleh kerana dengki ataupun perkauman yang ada pada mereka, mereka tidak menerima Nabi Muhammad SAW.
Jadi ayat yang ke-20 ini meminta supaya kaum musyrikin Mekah, kalaulah mereka tidak yakin kepada Nabi Muhammad SAW, mereka boleh bertanya kepada ahli kitab. Kerana maklumat lengkap ada pada ahli kitab. Walaupun Yahudi itu mereka menolak Nabi Muhammad SAW bukan kerana tidak benar, bukan kerana mereka tidak tahu, tapi mereka tahu. Cuma perkauman yang ada pada mereka, mereka menolak Nabi Muhammad SAW. Dan di kalangan Yahudi ada yang beriman, ada yang beriman kepada Nabi Muhammad. Contohnya Abdullah bin Salam. Apabila Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, Abdullah bin Salam ini dia beriman kepada Nabi. Kalau kita baca sejarah, Abdullah bin Salam semasa Nabi berhijrah, dia panjat pokok kurma dan pada masa itu diberitahu ketibaan Nabi Muhammad SAW dan dia pergi berjumpa Nabi Muhammad dan beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ada disebut di dalam ayat Quran berkenaan dengan Abdullah bin Salam ini. Jadi ada di kalangan ahli kitab iaitu Yahudi, mereka beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi ini juga adalah satu bukti bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah benar. Sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran, ini berkenaan dengan Abdullah bin Salam. Allah Ta'ala sebut, Qul ara'aytum in kana min indillah wa kafartum bihi. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu ingkana, sekiranya kamu berpandangan, ingkana, bahawa sekiranya Al-Quran itu datang daripada Allah, wa kafartum bihi, dan kamu menolaknya ataupun mengingkarinya, wa syahida syahidun min bani Israel, dan dia telah menyaksikan sebagai saksi dari kalangan Bani Israel. Maknanya saksi ini ialah Abdullah bin Salam. Ini disebut dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-10. Bagaimana pendapat kamu seandainya Al-Quran ini datang daripada Allah dan kamu telah mengingkarinya, sedangkan ada seorang yang menjadi saksi di kalangan kamu iaitu Bani Israel, dan fa'amana, dan dia telah beriman, wastakbartun, dan kamu sombong, kamu tidak beriman. Jadi ada di kalangan Bani Israel, iaitu contohnya Abdullah bin Salam, beliau telah beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kaum musyrikin Mekah boleh tanya ulama-ulama ataupun paderi-paderi di kalangan Kristian dan juga Bani Israel tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW. Dan juga ayat Quran dalam surah Baqarah yang kita telah yang kita telah mempelajari sebelum ini, ayat yang ke-89, Allah Ta'ala sebut, walamma ja'ahum kitabun min indillah, apabila ataupun ketika telah datang kepada mereka kitab daripada Allah, iaitu Al-Quran, musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada bersama mereka, wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru, di mana sebelum ini mereka menunggu ataupun mereka berdoa ataupun mereka meminta supaya Al-Quran dan Nabi itu datang, kafaru, tetapi falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih, dan apabila datang Al-Quran dan datang Nabi Muhammad kepada mereka, di mana sebelum ini mereka mengenalinya ataupun mengetahuinya sebagaimana disebut di dalam kitab-kitab mereka, kafaru bihi, tetapi mereka telah kufur, mereka telah ingkar, mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat yang ke-20 itu Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu bahawasanya ahli kitab yang kami telah berikan kepada mereka Alkitab, iaitu Taurat dan Injil, ya'rifunahu, mereka tahu, ya'rifunahu, mereka tahunya. Nya di situ, dhamir itu kembali kepada tiga, boleh tiga-tiga, iaitu
mereka tahu Al-Quran ataupun mereka tahu At-Tauhid, iaitu akidah keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka tahu kenabian ataupun kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh dikembalikan kepada tiga yang saya sebut tadi ya. Maknanya orang yang ahli kitab ini mereka telah tahu kebenaran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka telah tahu kebenaran tauhid keesaan Allah, dan juga mereka telah tahu kebenaran Al-Quran, sebagaimana kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka tahu ataupun kenal anak-anak mereka. Ini perumpamaan, maknanya perumpamaan ini supaya supaya kita dapat gambarkan. Maknanya seorang anak yang mengenalinya ialah ayah ataupun ibu. Maknanya sesiapakah yang mengenali kita, maknanya yang kenal kita, yang tahu kita, sifatnya, sikapnya dan sebagainya adalah ibu bapa kita. Jadi Allah Ta'ala dia beri perumpamaan di sini, ahli kitab itu mereka tahu kebenaran Nabi, keesaan Allah dan juga Al-Quran, sepertilah ibu bapa mengenali anak-anak. Maknanya tidak ada yang kenali kita kecuali ibu bapa kita, maknanya mereka telah melahirkan kita, memelihara kita, tahu semuanya, sama ada apa yang kita suka makan, sifat-sifat kita, apa baik, jahat, pongoh, kelemahan kita, kelebihan kita dan sebagainya. Allah ayah kita dan ibu kita mengetahuinya. Sebagaimana seorang ayah ataupun seorang ibu mengenali anak-anaknya, begitulah juga ahli kitab ini mengenali dan mengetahui kebenaran Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW, dan juga kebenaran Al-Quran yang merupakan kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah, dan juga tauhid ataupun keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alladzina khasiru, dan mereka yang rugi diri mereka, fahum la yu'minu, dan mereka yang tidak beriman. Maknanya mereka menolak kebenaran tersebut. Mereka menolak, mereka ingkar, mereka tidak beriman dengan apa yang mereka tahu kebenaran tersebut. Itulah mereka yang rugi diri mereka. Jadi itu sedikit secara ringkas tafsiran ayat yang ke-20. Okey, seterusnya dari sudut i'rab, alladhi mubtada. Alladhi mubtada. Kemudian ataina madin sakin, fi'il madin sakin. Sebagai ulang kaji bagi kita semua. Alladhi ini dia adalah isim mausul. Alladhi ini untuk seorang lelaki. Alladhi ini untuk huwa. Oh ya. Yana kalau alladhina ini adalah untuk ramai, mungkin hum ataupun nahnu ataupun antum, boleh belaka tapi menunjukkan ramai. Huwa ini menunjukkan seorang, alladhi menunjukkan seorang, mungkin juga untuk ganti nama ana ataupun hiya tak boleh lah, sebab alladhi untuk lelaki. Juga mungkin anta boleh. Jadi isim mausul ini dia termasuk dalam isim ma'rifah. Ma'rifah. Jadi apabila alladhi ini berada di awal ayat, alladzina ataina humul kitab, ataina humul kitab. Apabila alladhi ini berada di awal ayat, dia boleh jadi mubtada. Sebagaimana kita pelajari sebelum ini, antara syarat mubtada yang biasanya hendaklah isim ma'rifah.
Isim ma'rifah. Jadi bila dimulakan dengan alladzina, maknanya alladzi ini dia boleh jadi mubtada. Apa maksud mubtada? Mubtada itu adalah Ya. rukun yang pertama bagi ayat yang bermula dengan isim. Jadi ayat di dalam bahasa Arab ada bermula dengan isim iaitu kata nama, ada yang bermula dengan fi'il iaitu kata kerja. Jadi apabila sesuatu ayat itu bermula dengan isim, sama ada isim yang biasa seperti Muhammad, seperti isim biasa ataupun isim mausul ataupun isim dhamir, maka yang pertama itu kita panggil mubtada. Jadi alladzi ini kita panggil hukum Mubtada. alladzina ialah mubtada. Mubtada ni maknanya perkataan yang dimulakan, perkataan yang pertama di dalam ayat isim. Jadi penulis tersebut Syekh Dr. Tayyib Ibrahimi sebut alladzina mubtada. Dan mubtada ini dia punya hukumnya marfu'. Ya. Marfu', Tetapi tanda marfu' di sini tidak ada. Bidhammah kita panggil muqaddarah. Marfu' bidhammah muqaddarah. Mubtada marfu' ataupun kita sebut mubtada fi mahalli rafa'. Fi mahalli rafa'. Nah, cuma tanda rafa' dia tidak ada. Tanda rafa' dia tidak ada kerana alladzi ini dia mabni. Mabni, dia tak berubah baris dia. Maknanya kita tidak baca alladzinu, alladzini, kita hanya kekalkan dengan baca alladzina. Jadi walaupun dia mubtada tetapi kita tidak baca dengan alladzinu. Ya. Kerana dia kekal sentiasa dengan baris atas kerana dia adalah termasuk dalam isim mabni. Tak berubah baris akhir. Walaupun dia fi mahalli rafa' dalam kedudukan rafa' tetapi tandanya tidak ada kerana dia adalah isim mabni. Kemudian ataina. Ataina itu ada dua. Pertama atai ataupun ata. Ata itu adalah fi'il madhin. Fi'il madhin disebut sakin. Sakin itu maksudnya baris mati. Maknanya atai itu kita letak baris mati. Atai. Kita tak baca ataya, kita tak baca atai ataupun atayu, tapi kita baca atai. Jadi atai itu fi'il madhi sakin, juga mabni, mabniyun 'ala sukun. Kemudian na itu adalah fa'il. Dhamir muttasil fa'il. Fa'il maknanya pembuat. Atai telah beri. Siapa yang beri? Iaitu na kami, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi alladzina atainahum, mereka yang kami telah, kami itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Jadi na di sini adalah fa'il, iaitu pelaku, pembuat, pemberi di sini. Siapa yang beri? Iaitu na. Na ini adalah ganti nama, ganti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alladzina atainahum, mereka yang kami telah beri, hum maf'ulun bih. Hum di situ hum maf'ulun bih. Tidak panjang dalam ayat ini. Tidak dia. Saya mute suara yang on tu supaya tak dengar suara-suara lain. Kalau nak bercakap boleh buka balik mic. Jadi hum maf'ulun bih. Maf'ulun bih ini adalah yang kena buat ataupun objek. Jadi di ayat ini alladzina atainahumul kitab, kami telah beri, kami di situ Allah, maknanya Allah telah beri kepada siapa? Beri kepada hum, mereka. Hum ini adalah
maf'ulun bih, dan hum itu adalah dhamir. Dhamir ganti nama. Apabila ganti nama, dia ganti kepada siapa? Jadi ulama dia berbahaslah di sini. Ganti kepada siapa? Jadi yang diberi kitab ialah ahlul kitab lah. Ahlul kitab ini al-Yahud wan Nasara. Mereka lah yang diberi kitab. Jadi hum di situ ialah Yahud dan Nasara. Jadi kalau kita nak terjemah ayat ini, mereka iaitu yang diberi Alkitab di kalangan Yahudi dan Nasara. Maksudnya alladhi ini. Jadi kita bolehlah terjemah mereka yang kami telah beri kepada mereka, iaitu Allah Ta'ala beri kepada mereka di kalangan Yahud dan Nasara Alkitab. Alkitab ini maf'ulun bih yang kedua. Sebab ataina ini dia perlu kepada dua maf'ulun bih. Kalau tidak ada yang kedua, tidak lengkap. Tidak sempurna makna ayat itu. Contohnya saya bagi tahu, saya beri kepada awak. Jadi orang masih lagi tertanya-tanya, beri apa? Jadi dia mesti ada maf'ul yang kedua. Maknanya saya perlu lengkapkan ayat saya itu, saya beri kepada awak buku. Saya beri kepada awak hadiah. Jadi siapa yang beri? Saya. Perbuatannya beri. Beri apa? Pertama beri kepada awak, itu maf'ul yang pertama. Dan buku itu ataupun hadiah itu adalah maf'ul yang kedua. Jadi Alkitab itu adalah maf'ul juga. Iaitu maf'ul yang kedua. Maf'ulun tsanin. Hum ini maf'ul awal. Maf'ul yang pertama dan kitab itu adalah maf'ul yang kedua. Mesti mengabari atas. Alladzina atainahumul kitaba. Mereka yang kami iaitu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka iaitu di kalangan Yahud dan Nasara Alkitab, kitab. Maknanya kalau Yahudi mereka diberi Taurat dan Kristian mereka diberi kitab Injil. Okey, jelas kat situ. Kalau ada tanya, kalau ada soalan boleh tanya terus. Boleh on mic tu. Kemudian boleh. Khabar dia mana Ustaz? Khabar dia. Oh ya. Yeah. Ada mubtada. Okey. Jadi alladhi ini mubtada. Mana khabar dia? Khabar dia atainahumul kitab. Itu khabar dia. Kita panggil khabar jumlah. Oh, satu ayat tu ya. Ayat tu. Alladzina mubtada, khabar dia atainahumul kitab. Mereka yang, apa ceritanya? Kami telah beri kepada mereka Alkitab. Jadi khabar ini dia ada khabar. Khabar ini maknanya cerita. Dia ada cerita yang satu perkataan. Contohnya saya sebut ayat mudah. Muhammadun karimun. Muhammad mulia. Ini mufrad kita panggil. Dia bukan ayat. Jadi karimun ini adalah khabar. Juga ada bentuk ayat. Muhammadun yanamu. Muhammad tidur. Sedang tidur. Ini ayat. Sebabnya yanamu ini dia ada fi'il dan fa'il. Kemudian mungkin juga ayat fi'il. Muhammadun qamisuhu kabirun. Muhammad bajunya besar. Ini pun ayat. Jadi khabar itu sama ada kita panggil khabar mufrad. Mufrad ini bukan bermakna satu, tetapi dia bermakna bukan ayat. Ataupun ini saya buat ayat yang ya'kulu. Ya'kulu al-arus. Muhammad dia makan nasi. Ini kita panggil jumlah. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'il. Khabar itu dia adalah ayat. Bahasa Melayu pun kita guna. Contoh saya bagi tahu Muhammad handsome. Jadi apa cerita tentang Muhammad? Handsome. Jadi handsome itu dia bukan ayat.
Dia hanya satu perkataan, handsome, sifat. Jadi sifat itu menceritakan tentang Muhammad. Kalau saya bagi tahu Muhammad, dia telah pergi ke pasar. Jadi dia telah pergi ke pasar, itu ayat yang panjang. Tapi dia juga adalah cerita kepada Muhammad. Jadi ayat yang panjang dan ayat itu adalah ayat fi'il, dia telah pergi. Ataupun saya bagi tahu Muhammad, wajah dia bulat. Jadi wajah dia bulat itu adalah ayat. Wajah dia bulat itu menceritakan tentang Muhammad. Jadi dalam bahasa Arab pun lebih kurang. Cerita ataupun khabar kepada mubtada' Muhammad tadi, sama ada dia berbentuk mufrad, bukan ayat, contohnya karim, ataupun dia adalah ayat jumlah fi'liyah, iaitu ya'kulul arus, dia sedang makan nasi, ataupun jumlah ismiyah, iaitu ayat isim, baju dia besar. Jadi dalam bracket ini semuanya adalah khabar. Semuanya adalah khabar. Sama juga dalam ayat tadi. Alladhi, mana khabarnya? Atainahumul kitab. Khabar adalah yang telah kami beri kepada mereka Alkitab. Itu khabar dia. Beres, Jelas. Nah. Okey, kita baca lagi. Mubtada' ataina madin sakin. Saya dah terang tadi. Ataya itu adalah mati. Na fa'il. Na adalah fa'il pelaku. Hum maf'ulun bihi awal. Alkitab maf'ulun bihi thanin. Maf'ulun bihi objek yang pertama, objek yang kedua. Ya'rifuna mithlu tashhaduna. Ya'rifuna ini adalah sama dengan tashhadun, iaitu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' marfu' bi thubutin nun. Fi'il mudhari' dan dia marfu' hukumnya dan tanda rafu'nya ialah ada nun. Nun kat belakang. Ya'rifunahu maf'ulun bih. Hu itu adalah maf'ulun bih. Hu itu adalah objek. Mereka tahu. Tahu apa? Tahunya. Dan tahunya itu boleh ditakdirkan mengikut ulama tafsir kepada 3 benda. Jadi kita ada depan kita ya'rifuna. Mereka tahu. Siapa mereka? Iaitu Yahud dan Nasara ahli kitab. Mereka tahu. Mereka tahunya. Jadi nya ini adalah ganti nama. Bila ganti nama, dia kembali kepada nama apa? Maksudnya kembali kepada mana? Kembali kepada mana? Jadi ulama bagi tahu boleh kembali kepada 3. Pertama boleh kembali kepada tauhid. Tauhid ni maknanya keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya sebelum ini ayat-ayat membicarakan tentang mengesahkan Allah. Ataupun kita tulis al-aqidah. Al-aqidah secara umum. Mereka tahu akidah ataupun tauhid kepada Allah. Ataupun yang kedua juga kita boleh takdirkan ar-rasul. Ar-rasul ataupun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu ataupun mereka kenal Nabi Muhammad dan juga kebangkitan Nabi Muhammad sebagai rasul, mereka tahu. Kalau ikut sebenarnya bukan saja ahli kitab yang tahu sifat Nabi, baik, sidik dan sebagainya. Kaum musyrikin Mekah itu pun sendiri dia kenal Nabi Muhammad. Kerana Nabi Muhammad ini membesar di kalangan mereka. Mereka tahu Nabi Muhammad itu adalah jujur, seorang yang baik, seorang yang ikhlas, seorang yang digelar Al-Amin, amanah. Mereka kenal Nabi Muhammad itu. Tetapi apabila Nabi Muhammad dibangkitkan, dilantik menjadi Rasul, dan Nabi Muhammad membaca ayat-ayat Quran kepada mereka, mengajak mereka tinggal berhala, sembah Allah Subhanahu Wa Taala, mereka seolah-olah tidak kenal Nabi Muhammad. Mereka seolah-olah Nabi Muhammad ini sudah bertukar menjadi penipu di sisi mereka. Kalau ikutnya, semuanya kenal Nabi Muhammad. Sama ada Nasrani dan Nasara dicerita dalam kitab mereka, dan juga musyrikin Mekah juga adalah kenal Nabi Muhammad.
kerana mereka hidup dan Nabi Muhammad itu hidup di kalangan mereka. Dan yang ketiga, juga boleh ditakdirkan Al-Quran. Sebab sebelum ini juga ada ayat menceritakan tentang Al-Quran. Nabi diwahyukan Al-Quranul Karim. Jadi boleh ketiga-tiga ni. Tapi ada yang memilih mereka cuba takdirkan dhamir itu kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam ilmu akidah ada 3 asas utama. Pertama, kita panggil ketuhanan. Ketuhanan ini ialah akidah beriman tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenabian. Kenabian ini adalah beriman dengan Rasul dan juga yang berkaitan dengan Rasul seperti malaikat, seperti kitab, itu termasuk dalam kenabian. Dan yang ketiga adalah hari akhirat. Hari akhirat ini adalah beriman bahawasanya di sana ada pembalasan, ada hisab, ada sirat, ada syurga, ada neraka. Jadi asas utama dalam ilmu akidah kita ialah 3 tadi, ketuhanan, kenabian dan juga hari akhirat. Di mana kalaulah ketiga-tiga ini seseorang ataupun mana-mana bangsa ataupun puak dan sebagainya, mereka beriman dengan sebenar-benar iman, maka mereka adalah termasuk dalam kalangan muslimin. Mereka adalah Islam. Maknanya ada 3 unsur yang utama. Pertama, apa tadi? Ketuhanan. Ketuhanan ini termasuk beriman dengan Allah, beriman dengan Allah, qada, qadar, itu ketuhanan. Ketuhanan ini masuk semualah sifat Allah, apa tu tadi, perbuatan Allah, nama-nama Allah. Jadi dia masuk dalam bab ketuhanan. Kemudian yang kedua, kenabian. Kenabian ini beriman dengan Rasul, Nabi, kemudian kitab, malaikat. Itu termasuk dalam bab kenabian. Kemudian satu lagi, apa tadi? Hari akhirat. Hari akhirat. Ini adalah asas usul akidah kita. Hari akhirat ni adalah syurga, neraka, pahala, dosa, hisab, alamat ataupun tanda hari kiamat, Imam Mahdi dan lain-lain. Ini termasuk dalam yang ketiga. Yang ketiga, asas tauhid kita. Jadi yang pertama, ketuhanan. Yang kedua, kenabian. Yang ketiga, hari akhirat. Jadi semua ini ada dalam kitab yang terdahulu, sama ada Taurat dan Injil, ada menyentuhkan tentang syurga, tentang neraka, tentang pahala, tentang hisab. Imam Mahdi pun ada. Imam Mahdi bagi Yahudi, Imam Mahdi bagi Kristian. Bahkan kalau kita kaji, Imam Mahdi bagi Kristian dan Yahudi ialah Dajjal yang akan muncul di akhir zaman. Kemudian kenabian juga ada di situ dalam kitab-kitab Injil dan Taurat tentang Nabi yang terakhir, kitab yang diberikan, diturunkan kepada mereka, beriman tentang malaikat. Bahkan puak-puak Kristian menjadikan malaikat Jibril itu sebagai Tuhan. Ini ada dalam kitab-kitab mereka. Dan yang ketiga atau yang pertama, ketuhanan, iaitu tauhid kepada Allah, mengesahkan dan tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketiga-tiga ini merupakan asas akidah dan semuanya ada disentuh, disebut di dalam kitab Taurat dan Injil. Okey. Jadi ya'rifunahu itu kembali kepada akidah tadi ataupun kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Nabi Muhammad ataupun Al-Quranul Karim. Kerana ayat sebelumnya ada menyentuh tentang Al-Quran, ada sentuh tentang akidah dan juga sentuh tentang penyaksian bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma ulama kita memilih di kalangan mereka, ada yang mengatakan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana sekarang ini tajuknya mereka itu tidak beriman dengan Nabi. Kalau mereka percaya kepada Nabi, sudah pasti mereka percaya dengan akidah yang Nabi bawa dan juga Al-Quran yang Nabi bawa. Bila mereka tak percaya kepada Nabi Muhammad, sudah pasti apa yang Nabi Muhammad bawa, sama ada Al-Quran atau akidah, mereka tolak. Jadi yang terpilih dan saya pun pilih yang ni, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifunahu, mereka tahu apa? Mereka tahu bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Sebagaimana mereka tahu, kenal anak-anak mereka. Jadi kaf litashbih. Kaf itu adalah litashbih. Kaf ini adalah huruf tashbih. Huruf tashbih ini kita panggil perumpamaan. Ana ka anta, saya seperti awak. Haji Zul kasyams, Haji Zulkifli seperti matahari. Maknanya menyinari keluarganya, menyinari jiran-jirannya dan sebagainya. Haji Halim Haji Halim Qamari. Kal qamar. Maknanya qamar ini biasa umpamakan dengan cantik, lengkap, sempurna. Sebab mereka ni tak ada kerja lain orang Arab ni. Mereka tengok matahari dan mereka tengok bulan untuk menentukan takwim mereka, tahu mereka, untuk menentukan perjalanan mereka. Dan tidak ada hiburan lain. Tidak ada TV, tidak ada apa. Jadi mereka banyak tengok bulan. Jadi bulan tu bagi mereka indah dan cantik. Jadi kalau saya kata Haji Halim kal qamar, maknanya Haji Halim ini cantik seperti bulan. Jadi saya guna huruf kaf. Kaf itu adalah ditashbih, untuk perumpamaan, wal jar, dan dia juga adalah huruf jar. Maknanya isim selepasnya hendaklah diletak baris bawah. Majrur. Sama. Dan ma masdariyah. Ma masdariyah ini seperti an juga. Ma dengan ya'rifu, kita boleh takwil ataupun kita boleh tukar kepada masdar. Saya bagi tahu terus. Jadi sebelum ni kita belajar an campur dengan fi'il mudhari' boleh takwil kepada masdar. Contohnya saya sebut an ya'rifu, saya guna fi'il lain. An yadhhabu. Jadi saya boleh takwil dengan dhahabihim, pergian mereka. Yadhhabu, bahawasanya mereka akan pergi. Jadi saya boleh tukar kepada dhahabihim ataupun dhahabuhum. Boleh saja nak buat apa pun. Dhahabuhum, pemergian mereka. Cuma ma ini juga ada ma masdariyah. Jadi ma ya'rifuna boleh ditakwil ma'rifatuhum. Jadi kalau kita sebut di sini apa-apa yang mereka tahu, sesuatu yang mereka tahu. Sesuatu ini merujuk kepada sesuatu apa saja. Maknanya apabila seseorang anak itu kita kenal dia, mungkin dari sudut tubuh badannya, mungkin dari sudut akhlaknya, mungkin dari sudut kekurangannya, mungkin dari sudut kelebihannya, mungkin cita-citanya, mungkin rahsianya. Jadi ma itu sesuatu ya'rifuna. Ya'rifuna, mereka akan tahu. Jadi boleh diterjemahkan, boleh ditakwil dengan ma'rifatuhum. Salah saya tulis, ma'rifatuhum, pengetahuan mereka. Dari mana saya ambil dhamir ni? Dhamir ini saya ambil daripada ya'rifuna, di dalam tu ada hum. Jadi ma'rifatuhum. Jadi kalau Allah Ta'ala sebut ya'rifu,
Ya'rifu ya'rifu nahu kama. Ya. Ya'rifu itu boleh ditukar kepada kama Rifati. rifatihim. Kama rifatihim. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengenali Nabi SAW sebagaimana pengetahuan mereka. Itu kama rifatihim, kama ya'rifuna abna'ahum, kama rifatihim abna'ahum, sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka, sebagaimana pengetahuan mereka terhadap anak-anak mereka. Itu maksudnya masdar boleh ditukar, ditakwil kepada isim masdar. Apa tadi? Ma masdariyah ya'rifuna kal ula. Ya'rifu ini seperti yang pertama. Ya'rifu ada dua kan? Ya'rifu yang pertama fi'il mudhari' yang kita telah buat tadi. Ya'rifu yang kedua ni pun sama seperti yang pertama. Maknanya fi'il mudhari' marfu' dengan nun. Abna'a maf'ulun bih. Kenal siapa? Kenal anak-anak mereka. Maknanya tasybih di situ. Mereka kenal Nabi seperti mereka kenal anak-anak mereka. Sebagaimana mereka kenal secara detail anak-anak mereka, begitulah juga mereka kenal Nabi SAW. Melalui kitab-kitab mereka. Kitab-kitab mereka, Taurat dan Injil telah menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Kemudian hum mudhafun ilaih. Hum itu adalah mudhafun ilaih, iaitu disandarkan kepada abna, anak-anak mereka. Kalau saya sebut anak, maknanya secara umum, tapi apabila saya sebut anak mereka, maknanya ada di sana sandaran, maknanya anak itu disandarkan kepada mereka, mereka itu disandarkan kepada anak. Maknanya anak-anak mereka ini kembali kepada anak-anak orang-orang yang diberi kitab kepada mereka, iaitu Yahudi dan Nasara. Jadi mereka kenal anak mereka, begitulah mereka kenal Nabi Muhammad SAW. Wal masdar muawwal daripada ma ya'rifu itu, ma'rifatihim itu, fi mahali jar bil kaf. Kedudukannya adalah baris bawah dengan ada kaf. Jadi kita baca kama rifatihim. Muta'alliqun bi mahdhuf maf'ul mutlaq, dan dia itu tergantung ataupun bergantung merujuk kepada maf'ul mutlaq. Okey. Jadi ya'rifu itu barisnya di bawah jar. Kama rifatihim. Dan Syekh Thayyib Ibrahimi ada sebut dia merujuk kepada maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq ini adalah ma'rifatan. Ma'rifatan. Maf'ul mutlaq itu adalah masdar daripada fi'il. Okey, saya buat contoh lain. Dhahaba, yadhhabu, kita guna fi'il mudhari'. Yadhhabu Muhammadun dhahaban. Jadi dhahaban ini adalah masdar. Masdar ini isim, kata nama terbitan bagi yadhhabu. Jadi yadhhabu itu adalah masdar. Dhahaban itu masdar bagi yadhhabu. Oh. Okey, itu yadhhabu. Kemudian saya guna lagi jalasa Zaidun, Zaid lah pula, Muhammad aja. Zaidun, Zaid duduk. Kemudian saya beritahu julusan. Julusan itu adalah masdar, kata nama terbitan bagi jalasa. Jalasa. Dia jelisu, boleh dua-dua, sama ada fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Jadi fungsi masdar ini ialah menguatkan. Kalau saya sebut yadhhabu Muhammadun zahaban, Muhammad pergi, betul-betul pergi. Dia jelisu Zaidun julusan, Zaid duduk, sungguh-sungguh duduk. Jadi zahaban kita kena letak baris atas. Masdar ini maf'ul mutlaq ni dia hukum dia baris atas, masuk kena letak baris atas.
Jadi julusan ini adalah masdar bagi yajlisu, kata nama terbitan bagi yajlisu. Dhahaban adalah masdar kata nama terbitan bagi yadhhabu. Dan ya'rifunahu, saya cuba buat ayat lain. Ya'rifu Zaidun, Uthman. Bila sebut Uthman ni ingat pada Haji Usman Dasir. Ma'rifatan. Jadi ma'rifatan masdar bagi ya'rifu. Ya'rifu. Jadi dhahaban, julusan, ma'rifatan kita panggil maf'ul mutlaq. Apa itu maf'ul mutlaq? Maf'ul mutlaq ialah masdar bagi fi'il ayat itu. Kalau fi'ilnya yadhhabu, masdarnya dhahaban itu adalah maf'ul mutlaq. Yajlisu julusan, ya'rifu ma'rifatan. Jadi kalau kita nak terjemah, ya'rifu Uthman, Uthman tahu, ma'rifatan, betul-betul tahu, sungguh-sungguh tahu. Jadi ma'rifatan ini Allah Ta'ala tidak sebut dalam Quran. Jadi ulama kita ada menyebut dia adalah mahdhuf. Mahdhuf. Dan kama'rifatihim, jar wa majrur ini dia kembali kepada maf'ul mutlaq itu, ma'rifatan. Itu maksudnya kama'rifatihim jar muta'alliqum bi maf'ul mutlaq mahdhuf, iaitu ma'rifatan. Mahdhuf itu dibuang ataupun tidak disebut untuk meringkaskan. Sebabnya tidak perlu disebut, sebab selepas itu Allah Ta'ala dah sebut sebagaimana mereka tahu anak-anak mereka. Maknanya sudah ada di sana, tahu, betul-betul tahu, apabila ditashbihkan dengan pengetahuan ataupun mengenali seperti anak-anak mereka. Jadi ringkaslah sikit ayat. Kalau lah nak sebut semua ayat Quran itu jadi panjang. Jadi kalau kita nak terjemah ikut rukun ataupun ikut ayatnya, kita sebut ya'rifunahu, mereka orang-orang Yahudi dan Nasara itu mereka mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'rifatan, betul-betul kenal sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Jelas Ya. Okey, alladhi khasiru. Mithlu alladhi ataina. Sama alladhi khasiru itu sama dengan alladhi ataina. Maknanya dia adalah mubtada dan dia adalah isim mauful. Ataina pun sama, ataina tidak alladhi seperti ataina. Khasiru pun sama dengan ataina. Khasiru ni adalah fi'il madhin, Allah panggil fi'il madhin madmum, mabniyun 'ala dhammah. Khasiru. Kemudian anfu maf'ul bih. Mereka yang rugikan ataupun mereka yang merugikan diri mereka. Kalau kita niaga, kita silap ataupun kita tahu, maknanya kalau kita silap ataupun melakukan kesilapan ini, kita akan rugi. Jadi kita pun buat juga. Jadi kita sebenarnya yang merugikan diri kita sendiri. Maknanya orang lain tidak pun. Kalaulah orang lain tipu kita ataupun orang lain yang membuatkan kita rugi, itu adalah bukan daripada diri kita sendiri. Tetapi di sini Allah Ta'ala sebut khasiru, mereka yang merugikan diri mereka sendiri. Maksudnya mereka sendiri yang tolak kebenaran. Walaupun kebenaran itu mereka telah tahu, tetapi mereka telah tolak. Jadi mereka tolak itu adalah sebenarnya mereka bertindak ataupun mereka merugikan diri mereka sendiri. Anfusam maf'ulun bih. Hum mudhafun ilaih, sebagaimana yang saya cerita sebelum ini. Fa rabitah. Fa ini adalah pengikat li musyahabatil mausul lisyarti. Dia bagi tahu di sini ma. Ma di sini adalah isim mausul.
ataupun alladhi. Alladhi itu adalah isim mausul dan dia ada makna syarat. Maknanya mereka yang rugikan diri mereka itu ada makna syarat di situ, iaitu rugi itu syaratnya mereka tidak beriman. Maknanya kalaulah mereka beriman, mereka tidak rugilah. Maknanya ada makna syarat. Maknanya mereka yang rugi diri mereka itu dengan syarat ataupun disebabkan ataupun kerana mereka tidak beriman. Dan kalaulah mereka beriman dengan Nabi Muhammad SAW, mereka sebenarnya tidak rugi. Mereka tidak rugi. Maknanya alladzina khasiru anfusahum, ada syarat kat situ. Mereka yang rugi diri mereka adalah ataupun syaratnya mereka tidak beriman. Okey, isim mausul li syarti. Jadi fa ini seolah-olah jawab kepada syarat. Jawab kepada alladzina khasiru. Jadi fa ini adalah rabithah, pengikat kepada jawab syarat. Maknanya jawab ayat selepas itu adalah jawab kepada alladzina khasiru. Jadi alladzina khasiru anfusahum, mereka yang rugi diri mereka. Apa syaratnya? Apa sebabnya? Fahum, maka mereka itu yang rugi diri mereka itu, mereka tidak beriman. Hum mubtada la nafiyah. Fahum la nafiyah, ya. Mana tadi? Fahum La yu'minuna. La yu'minuna. La yu'minun itu adalah la, itu adalah nafiyah. Yu'minuna rafa' khabar mubtada. Hum, maknanya yu'minu itu adalah, la yu'minu itu adalah khabar kepada hum. Hum itu adalah mubtada. La yu'minun itu adalah khabar. Mereka yang tidak beriman itu, mereka itulah yang menepati syaratnya adalah di kalangan mereka yang rugi. Dan mereka itu telah rugikan diri sendiri. Bukan orang lain, tetapi mereka yang memilih untuk rugi. Okey, jadi selesailah i'rab ayat yang ke-20 surah Ali Al-An'am. Ingat ke Ali Imran. Ada soalan nak tanya? Boleh tanya soalan. Dia sedikit makluman. I'rab Quran ni dia agak tinggi. Kerana kita sekarang ini sedang i'rab ataupun sedang kita ceraikan ayat-ayat Quran dari sudut bahasa. Jadi apabila ayat Quran itu dia tinggi, kadang-kadang dia sentuh ilmu-ilmu yang agak tinggi. Jadi oleh kerana kita tidak mahu membiarkan ataupun meninggalkan ayat-ayat tersebut, saya cuba sentuh juga sekadar yang apa disebut di dalam kitab ni lah. Jadi kadang-kadang perbahasan kita tu agak tinggi, mungkin kita tak sampai. Kadang-kadang perbahasannya kita faham mudah, seperti mubtada, khabar, marfu'. Pun begitu, saya minta supaya pelajar-pelajar perlu tingkatkan ilmu-ilmu nahwu. Jadi boleh buka YouTube ataupun hadir kelas-kelas ustaz-ustaz lain yang mengajar ilmu nahwu. Supaya bila belajar ilmu nahwu dan boleh aplikasi, boleh guna untuk kelas kita ni. Kalau saya nak ajar nahwu di dalam kelas ni, maknanya saya tidak akan jadi kelas tafsir lah kan, jadi kelas nahwu pula. Jadi kita cuba untuk ambil ilmu nahwu di dalam kelas-kelas lain. Kemudian ilmu-ilmu itu kita boleh guna di dalam pelajaran kita dalam kelas ni. Jadi ada yang tinggi, ada yang rendah. Jadi untuk lagi mudah untuk kita fahami kelas kita ini, bolehlah kita pelajari ilmu-ilmu nahwu melalui kelas-kelas lain ataupun ustaz lain. Itu yang pertama. Yang kedua, cara kita belajar ini, maknanya i'rab Quran ini,
inilah juga yang diminta oleh agama kita. Yang diminta oleh Nabi kita Muhammad SAW dan juga diminta dalam agama kita. Dia termasuk dalam bab tadabbur. Kita tadabbur, iaitu meneliti, memahami ayat-ayat Al-Quran. Jadi melalui ilmu nahwu ini kita dapat faham. Kita dapat faham contohnya maf'ul mutlak tadi. Sebenarnya ada tapi tidak ada. Kadang-kadang kita jumpa dengan taukid, kita jumpa dengan maf'ulun bih. Maf'ulun bih kena ada dua dan sebagainya. Jadi semua itu membantu kita untuk memahami ayat Quran. Jadi memahami ayat Quran itu adalah antara objektif ataupun matlamat Al-Quran itu diturunkan. Jadi segala apa yang kita usaha, sama ada kita belajar nahwu, sama ada kita belajar i'rab Quran, sama ada kita belajar tafsir, semua itu adalah menjurus ataupun fokus kepada kita memahami Al-Quranul Karim. Semua itu adalah mendapat pahala insya-Allah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu termasuk dalam hadis khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya. Jadi mempelajari Al-Quran itu bukan terhad kepada ilmu tajwid semata-mata ataupun dari sudut baca, juga dari sudut memahaminya dan alat-alat ataupun ilmu-ilmu yang membawa kepada kita memahami Al-Quran. Dan wa'allamahu, mengajarnya juga bukan hanya sekadar mengajar tajwid. Begitu juga termasuk yang saya hari ini mengajar i'rab Quran, mengajar memahami Al-Quran juga termasuk dalam hadis tersebut. Semoga orang yang mengajar dan orang yang belajar Al-Quran ini termasuk dalam hadis Nabi mereka yang paling baik. Paling baik di kalangan mereka-mereka yang baik. Maksudnya khairukum, mereka yang paling baik. Man ta'allama al-Quran, mereka yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mereka yang mengajar.